بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Ayat surah sebelum ni surah Fajri, kita dapati surah Fajri mengenai kedudukan harta yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai ujian yang sangat besar yang kita dapati ramai manusia menjadikan harta itu sebagai ukuran kemuliaan dan juga kehinaan. Ada harta banyak, dia rasa dia disayangi oleh Allah, dia telah dimuliakan oleh Allah. Tapi apabila harta tadi ditarik atau dikurangkan atau disusahkan, dia kata dia sudah tidak dimuliakan lagi oleh Tuhan, dia sudah dijauhkan oleh Tuhan, Allah Ta'ala tak bagi lagi kepadanya kebaikan. Ini semua kerana mereka hanya guna akal mengukur sesuatu. Sedangkan akal bukan perkara yang dikira sebagai ukuran yang tepat. Akal diberi oleh Allah Ta'ala untuk kita guna. Ukuran sebenarnya ialah wahyu yang Allah turunkan. Melalui akal yang Allah bagi, kita boleh fahami ukuran sebenar daripada wahyu. Apa sebenarnya
baik dan buruk di sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang selamat, orang yang boleh ikut wahyu, apa saja yang diarahkan oleh Allah mereka dapat lakukan, apa saja yang dilarang oleh Allah mereka dapat tinggalkan. Bukan harta semata-mata sebagai pengukur. Surah ni pula, surah Balad, tajuk harta lagi. Mereka, masyarakat jahiliah pada zaman Nabi, memang suka berbelanja. Dan mereka menunjuk-nunjuk dalam perkara berbelanja. Kalaulah datang kepada mereka orang-orang yang sangat mereka minat ataupun sayang ataupun ingin pengaruh daripadanya, mereka sanggup berhabisan harta mereka, jamu, makan dan sebagainya, bukan kerana Allah dan bukan kerana perkara yang sepatut dibuat, tapi kerana kemegahan, nak menunjuk-nunjuk. Mereka telah buat tu, mereka telah buat ni, mereka telah habis harta begitu banyak. Tapi apa maksud? Maksud peribadi. Biasanya orang berpengaruh kawasan lain mari tempat dia, masa itulah dia nak berhabis duit, nak jamu, nak sembelih unta dan sebagainya. Tapi bukan maksud keagamaan. Maksud untuk ambil perhatian daripada tetamu. Lain kali apabila kita pergi tempat dia, dia akan bantu. Jadi perkara menjamu ataupun berbelanja memang dibuat oleh masyarakat jahiliah, masyarakat zaman Nabi, tapi tidak menempati wahyu. Satu perkara lagi dalam surah ni, bumi Mekah ni mulia, Allah muliakan. Ditambah pula bumi Mekah ni Allah Ta'ala wujudkan dalamnya beberapa orang Nabi yang berjuang supaya Allah dikenali. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan akhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Danlah bumi Mekah ni dipilih oleh Allah bumi berkat. Allah guna hamba-Nya yang terpilih untuk dijadikan bumi Mekah ni sebagai pusat penyebaran tauhid. Dan orang Mekah pun tahu tempat tu asalnya gersang, tak ada siapa pun boleh duduk. Tidak ada apa-apa pun yang dikira sumber hayah, sumber kehidupan manusia. Jadi keberkatan Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah dan meninggalkan Hajar dan anak kecilnya Ismail, daripada itulah mulanya ada sumber hidup, iaitu air Zam-Zam. Kerana air Zam-Zam itulah orang-orang lain mula boleh duduk di situ dan menetap di situ. Sejarah ni semua orang tahu. Masyarakat Arab zaman Nabi pun tahu. Bermakna bumi Mekah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk agama. Diarahkan kepada Nabi Ibrahim bina Kaabah yang melambangkan tauhid. Dan ajak semua manusia seluruh dunia datang ke sini untuk memahami apa maksud tauhid. Buatlah apa saja yang diarahkan di sini, dan semua itu adalah syariat yang Allah Ta'ala nak supaya hamba lakukan demi mematuhi arahan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Tiba-tiba masyarakat Mekah menolaknya, menolak Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memperjuangkan tauhid. Dia tak sedar tempat ni semua ni hasil usaha Nabi. Kena tanya masyarakat Mekah, yang Zam-Zam ni siapa gali? Tak ada siapa gali. Tidakkah datang daripada Nabi Ismail? Tidakkah kerana Nabi Ibrahim meninggalkan kerana Allah, Allah terakhirkan perkara ini secara luar biasa? Mereka semua menerima. Dan Muhammad SAW bukan orang lain, anak cucu dia yang berjuang sama dengan dia. Kamu halau dia daripada Mekah. Maknanya Muhammad SAW itulah penduduk sejati orang Mekah. Dan keturunan Nabi Ismail duduk di Mekah. Atuk nenek dia lah yang menyebabkan orang mari ke Mekah. Tiba-tiba Muhammad SAW yang telah dipilih untuk menyambung tugas kenabian daripada datuk nenek dia Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dihalau oleh kamu. Ini ayat, ini surah.
dibaca oleh Nabi kita dan sahabat kepada semua masyarakat jahiliah Mekah dahulu. Yang kamu duk berbelanja begitu banyak harta, bukan syariat Allah, hanya semata-mata untuk nafsu kamu. Kamu menghabiskan harta untuk harta. Bukankah kamu menghabiskan harta untuk dapat sesuatu daripada tetamu yang datang? Adakah Allah tak tahu isi hatimu? Di sini Allah Ta'ala adakan beberapa ayat, maknanya makan lada dia rasa pedas lah. Jadi ayat ini akan dipahami dengan baik apabila suasana gambaran masyarakat Mekah ketika itu, apa sebenarnya yang mereka lakukan dan macam mana ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbetulkan dan untuk menegur mereka. Apa yang mereka buat itu salah. Yang sebenarnya apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah ayat ini. Jadi penutup surah ni gambaran sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La zaidah li ta'kid. Aku bersumpah dengan bumi Mekah yang dipilih sebagai tanah haram. Dalam ni ada banyak sejarah keagamaan. Aku bersumpah dengan bumi Mekah ini. Wa anta hillun bihadzal baladi, dan kamu wahai Muhammad halal pada bumi Mekah yang haram ini. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala menghalalkannya berperah. Untuk orang lain tak boleh. Untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perkara-perkara tertentu dihalalkan kepada baginda di bumi Mekah ini yang tak dihalalkan kepada orang lain. Hilun yang kita terjemah ni, hilun dengan mana halal. Hebatnya Muhammad, orang lain tak boleh, Muhammad boleh. Tiba-tiba Muhammad kamu nak halau dia daripadanya, kamu susahkannya, kamu himpit kehidupannya dan sahabatnya hingga mereka terpaksa berhijrah ke Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan bumi Mekah, Allah bersumpah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang halal bagi baginda untuk melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Wa walidin wa ma walad, demi ayah yang hebat iaitu Ibrahim. Wa ma walad, demi anak yang lahir daripadanya iaitu Nabi Ismail. Jadi Allah bersumpah bumi yang berkat, Allah bersumpah Nabi yang berkat, terdiri pada 3 orang Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman pada zaman masa itu, dan Nabi yang sangat dikenali oleh mereka itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah bersumpah. Jawab sumpahnya ialah laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya memang kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Dalam susah payah ni dia diterjemahkan kepada 2. Al-insan kalau terjemah kepada jenis manusia, tak kira siapa, memang kami telah ciptakan manusia ni, tak ada siapa pun yang terlepas daripada susah payah. Semasa dia dilahirkan, dia terus menangis. Keadaan susah payahnya terpaksa dijaga oleh orang lain. Nak makan pun menangis, nak minum pun menangis, sakit pun menangis. Tangisan tu alamat susah payah. Kemudian untuk menjadi orang dewasa, berapa kali susah dia. Kanak-kanak, sebelum dia boleh berjalan, berapa kali jatuh. Dan sebelum menjadi satu orang remaja, berapa kali dia diganggu-gugat. Dia ada sakit, dia ada masalah. Dan setelah menjadi orang dewasa, menanggung susah dalam kehidupan. Semasa tak dapat guna akal dengan baik, makan minum dia, Allah Ta'ala jaga. Sebab ada orang lain yang prihatin akan jaga makan minum dia. Manakala apabila dia sudah berakal dan matang, dia sendiri kena cari harta. Tak boleh tunggu dalam rumah orang bawa mari makanan. Dia sendiri kena fikir. Bukan saja harta, tempat tinggal, kenderaan. Susah. Malam-malam fikir macam mana nak buat sesuatu supaya jadi tidak susah esok hari. Esok hari pagi-pagi lagi buat kerja sampai petang hari. Petang hari sebelum tidur, audit, cek balik apa yang untung, apa yang rugi, hari-hari.
nak jadi satu orang manusia. Tambah lagi pula ada keluarga. Dulu fikir diri sendiri, kemudian kena fikir suami isteri, kemudian kena fikir anak, kemudian kena fikir cucu. Dan saat bahagia jarang-jarang berlaku. Saat susah itu sentiasa berlaku. Susah berbagai bentuk. Dan apabila dia sudah tua, susah sedang menunggu. Masa itulah badannya tidak sihat lagi. Situ sakit, sini sakit. Ada saja kelemahan demi kelemahan, ya Allah telah tarik bagi membuktikan orang ni makin tua makin susah. Tak kira siapa. Akhirnya meninggal dunia. Jadi Allah Ta'ala bersumpah, manusia ni ikut makna apabila dia telah jadi manusia, dia memang bersusah payah. Tak senang pun di dunia. Kerana untuk kesenangan Allah telah ciptakan syurga. Kalau hanya dunia dianggap sebagai tempat untuk mencari kesenangan, tak betul. Ini tajuk, manusia Allah ciptakan dalam bentuk susah payah. Kabad. Kabad maknanya hati yang tak sentiasa tenang, hati yang tak sentiasa seronok, hati yang tak sentiasa bahagia, kerana sentiasa didatangi oleh apa-apa saja dalam kehidupan dia, yang diduga, yang tak terduga. Terjemahan yang kedua, insan dengan makna orang kafir. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan orang, kalaulah dia masih kafir, memang dia dalam kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan batin dia. Apabila dia ajak kepada mentauhidkan Allah, dia membela syirik kepada Allah. Walhal apa yang dia bela itu tak ada satu bukti pun. Yang diajak kepada mentauhidkan Allah penuh dengan bukti. Kitab diturunkan, segala-gala perkara yang Allah ciptakan di alam semua ni bukti-bukti kudrat yang Allah ceritakan diri sendiri dalam Qurannya satu demi satu bagi mensabitkan tauhid. Tapi bagi membela syirik satu bukti pun tidak ada. Semua tu adalah dakwaan tanpa dalil. Jadi minda mereka fi kabad, dalam susah payah. Apabila diberitahu nanti apabila mati kamu akan menerima risiko dan akibat api neraka. Apabila berita-berita yang ada dalam Al-Quran ini semua itu benar di sisi kamu tentang perkara-perkara takwin ini, apa yang Allah sebut dalam Quran di luar sana ada, maka begitulah wahai masyarakat yang masih ingkar berita-berita yang Allah beritahu tentang akhirat selepas pada mati, macam mana alam akhirat, macam mana pengakhiran dunia, semua itu benar berlaku. Dan mereka susah nak tolak bukti ada. Nak tolak bukti ada. Mau tak mau perkara ni pertembungan dalam fikiran. Dia perkara akal ni apabila tak selesai, dia susah. Kita baiki sesuatu, tak tahu punca macam mana nak selesaikan. Akal kita susah. Betul tak tuan-tuan yang beliau? Ya, selesai masalah baru kita panggil akal kita selesai. Tapi kalau masih dalam masalah, macam mana nak buat ni satu perkara ni? Buat gini tak jadi, buat gini tak jadi. Jadi kesusahan akal yang berlaku pada seorang itu setelah dia tak dapat menyelesaikan sesuatu, itu kesusahan yang besar. Tak boleh tidur. Jadi orang kafir dia mengingkari tauhid, sedangkan tauhid ada dalil. Dia membela syirik, satu dalil pun tidak ada. Minda dia susah payah. Dia mengingkari akhirat. Akhirat berita daripada Tuhan. Pengingkaran akhirat, keingkaran yang dia buat tanpa sebarang dalil. Hanya tomahan saja, akhirat tidak ada, akhirat tidak ada. Sedangkan berita-berita itu datang daripada Allah yang Maha Esa, penuh dalam kitabnya. Jadi terjemah yang kedua, insan yang orang kafir. Di sini Allah kata, sesungguhnya kami telah menciptakan orang kafir yang engkar ini dalam susah payah, dalam menggunakan akal, duduk dengan keadaan susah payah. Jadi dua-dua terjemahan kita boleh terjemahkan. Ayat seterusnya sebagai zajrun. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia kafir itu menyangka tiada satu orang pun yang boleh mengalahkannya? Maknanya apa yang dia buat ni tak ada siapa boleh ganggu gugat. Apa yang dia fikir itu tidak siapa boleh ganggu gugat. Apakah begitu?
Dia rasa dia bebas, dia tidak dikuasai oleh sesiapa yang lain. Ada satu cerita, satu orang, Ibnul Ashad. Dia ni orang sangat kuat lah di kalangan masyarakat jahiliah. Dia main soalannya gusti ataupun dia main nak bertarung siapa yang lebih hebat. Dia duduk di atas belulang, kulit belulang. Dia duduk atas kulit belulang. Dia minta siapa-siapa yang berani nak tarik dia supaya dia rebah atau jatuh, silakan. Lalu dalam kitab tu kata 10 orang tarik belulang tu supaya dia jatuh. Koyak rabak belulang tu, satu pun tak boleh gugakkan dia daripada berdiri di atas belulang. 10 orang tarik sehingga koyak belulang itu, tapi dia tetap berdiri tegak. Dia inilah cabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu riwayat tentang cerita yang pernah berlaku. Namun ayat ni umum. Nak beritahu, ayah sabu manusia yang berpegang keras di atas pendirian dia tanpa dalil itu, dia menyangka tidak ada satu kuasa lain yang boleh menghukum dia di akhirat. Dia akan rasa dia ni bebas, tak boleh diganggu-ganggu oleh sesiapa sampai bila-bila. Apakah pahamannya begitu? Dengan sebab tu dia tak boleh menerima cadangan-cadangan Nabi, seperti beriman kepada Allah, menerima ajaran-ajaran wahyu yang turun daripada Allah. Apakah dia menyangka tidak ada siapa pun yang boleh berkuasa ke atas dirinya? Yaqulu, memang dengan angkuh dan bohong. Sini dengan angkuh dan bohong dia berkata, ahlaktu malal lubada, aku telah berbelanja harta yang begitu banyak. Jadi angkuh di sini memang dia belanja sungguh harta. Dijamu unta, kambing, supaya masyarakat semua tahu orang ni kaya raya, orang ni murah hati. Tapi siapa yang dia jamu? Golongan-golongan tertentu. Orang yang tak layak dijamu, dia jamu. Kita kena beringat tuan-tuan ni, mulia harta ni amanah Allah. Kadang-kadang kita pergi ke kedai, satu kita niat baik, kita kata semua dalam kedai ni kita belanja. Perkara ni tak sepatut. Sebab orang datang masuk kedai ni semua ada duit. Apa maksud kita berbelanja pada orang yang sudah mampu berbelanja? Apa yang kau mau? Pilihlah orang yang patut diberi belanja. Kerana arahan Allah dalam berbelanja ni, dia ada arahan orang tertentu, baru dapat pahala. Kalaulah pakai rawak saja, saya nak belanja semua ni, perkara seperti itu tak patut. Perkara itu pernah dibuat oleh masyarakat Arab jahiliah. Orang tertentu dia belanja supaya orang tahu dia ni murah hati. Jadi dalam ayat ni, yaqulu, dia dengan angkuh, dia dengan sombong berkata, aku telah berbelanja begitu banyak harta untuk jamu, untuk bagi tu, untuk bagi ni, tapi cara berbelanja tidak menepati Allah Ta'ala. Yang kedua, yaqul sini dengan mana bohong. Cakap saja berbelanja, saya telah habis harta banyak tu, saya habis harta banyak ni, tapi cakapan semata-mata, tak pernah belanja pun. Tuannya sendirinya kedekut, tapi cakap begitu sekali, cakap berdengar-dengar, tapi tidak membuatkan apa-apa pun daripada cakapannya. Jadi dua-dua ni berlaku kepada masyarakat jahiliah. Dia berkata dengan bangga dan dia berkata dengan bohong. Memang berbelanja sudah ada tabiat daripada masyarakat jahiliah. Dan masyarakat jahiliah juga, tabiat Arab juga, suka membantu dan menyambut tetamu. Memang ada, tapi golongan yang baik-baik buat begitu. Golongan yang baik-baik, dia rai tetamu. Yang disebut oleh ulama tafsir pada ayat ni, berbelanja di sini ialah di antaranya dia bercakap untuk menunjukkan dia ni buat sesuatu yang sangat baik. Dengan sombong dan berlagak, dia kata, aku telah habis harta banyak, orang semua kenal aku. Kamu siapa? Kamu orang miskin, wahai Muhammad, kamu satu benda pun tak boleh nak bagi. Yang kedua, dia berbohong sebenarnya untuk orang bagi tumpuan kepada cakapannya. Dia kata, saya belanja tu, saya belanja ni, buat cerita supaya orang bagi tumpuan kepada percakapannya.
Allah Ta'ala adakan ayat selepas itu, ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia yang bercakap seperti itu menyangka tak ada siapa pun tengok keadaan dia? Yang dia tu cakap kosong, sebenarnya satu benda pun dia tak buat. Dia menyangka orang tak tengok dia? Allah sudah melihatnya. Allah melihat segala gerak-gerinya, zahir batinnya Allah tahu. Duk cakap berdegar-degar tu satu benda pun dia tak buat sebenarnya. Dia berbohong semata-mata untuk supaya masyarakat dengar cakapannya, seronok dengan bohongannya. Ataupun apakah dia menyangka tidak ada siapa pun yang melihat padanya, yakni segala tindak tanduk dia dalam berbelanja menyalahi syariat, menyalahi peraturan yang sepatut dilakukan. Kenapa tidak? Alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami yang telah menjadikan untuknya 2 biji mata untuk melihat, tak padan dengan satu. Nak baginya kepada kita maklumat, mata ni kalau kita pejam sebelah, kita tengok tapi tak sempurna. Kalau kita mampu, sebenarnya kita kena buka kedua-dua belah mata dan tengok. Dengan dua belah mata tu pencerapan yang jelas. Kami buat kepada kamu 2 mata supaya kamu tengok sesuatu tu tepat. Apabila kami menciptakan mata yang kamu boleh tengok, pencipta mata tu tahu segala-gala. Dia nampak kepada kamu apa yang kamu buat. Walisanan, dialah yang telah menciptakan untuk kamu lidah. Satu lidah tu boleh bertutur. Yang berbohong pun lidah tu, yang cakap benar pun lidah tu. Lidah tu Allah buat. Kamu gunanya kadang-kadang tak kena pada cara yang sepatut kamu guna. Wa syafatain, dan kami juga ciptakan 2 bibir. Melalui 2 bibir dan lidah itulah sentiasa manusia guna berkata dan bercakap untuk memberitahu sesuatu yang ada dalam hati, yang tersirat dalam hati. Jadi pencipta yang menciptakan kebolehan-kebolehan ini, adakah dia tidak tahu? Adakah dia tidak tengok? Kena fikir wahai manusia, Allah Ta'ala. Dan masyarakat Arab jahiliah tahu Allah ada. Mencipta segala-gala ni, apabila ditanya mereka, Allah. Tapi dalam masa yang sama, banyak perkara yang dia buat, sesuatu yang dia buat menyalahi perintah Allah, kerana mereka sudah terpengaruh dengan bisikan syaitan dan juga nafsu mereka. Wahadainahun najdain, tidakkah kami yang tunjukkan kepada orang tu yang diberi kelebihan mata, yang diberi kelebihan berkata-kata, kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Jalan baiknya begini. Dia boleh pilih dan dia boleh buat. Jalan buruknya begini. Dia pilih, dia boleh buat. Jadi kedua-dua jalan tu Allah tunjuk kepadanya untuk dia pilih. Allah bagi akal. Tapi dia memilih jalan yang tak baik. Sedangkan Allah Ta'ala tunjuk kedua-duanya sekaligus. Lalu Allah Ta'ala beritahu, falaqtahamal aqabah, sebenarnya dia belum menempuh jalan yang sukar. Sebenarnya mereka tu, orang Arab jahiliah ni, belum menempuh jalan yang sukar, jalan yang sepatut dia lalui untuk bertemu dengan Allah di syurga. Jadi masyarakat jahiliah mendakwa dia buat tu, dia buat ni, jasa tu, jasa ni, itu jalan-jalan susah yang tak sampai pada Tuhan. Dia kena tahu ada satu jalan susah dia kena lalui sebelum mati yang boleh membawa dia jumpa Tuhan di syurga. Jadi falaqtahamal aqabah, wahai masyarakat jahiliah semua, tak ada seorang pun di antara kamu yang telah menempuh jalan yang sukar yang akhirnya akan bertemu dengan kesenangan. Yang bertemu dia masyarakat hari ini pun sama. Apabila kita bercakap perkara-perkara tentang kemasyarakatan, tentang jasa-jasa, mereka pun tumpang sekaki. Saya pun bukan kurangnya. Saya tu, saya ni, saya tu, saya ni. Pengalaman lama dia susah payah. Tapi apa natijah? Natijah kosong. Kita tak perlu dengar cakapan yang memberitahu dia susah payah sangatlah. Tapi untuk hidup semata-mata. Apa arti satu orang hamba? Susah payah yang dia alami, akhirnya susah payah juga yang akan dia tanggung di akhirat. Tapi itulah manusia suka bercerita tentang susah payah lama. Dulu saya di sini, dulu saya di sini. Boleh kita beritahu kadar pengalaman. Tapi bukanlah maksud kita beritahu ni kita sanggup bersusah payah.
kita adalah satu orang yang betul-betul hidup dalam susah payah sebelum jadi gini-gini. Bukan sekadar tu. Sebab itu adalah cara-cara biasa yang pernah diungkap oleh orang jahiliah. Dia duduk di Mekah, dia kata saya ni gitu, saya ni gini. Tetamu-tetamu luar datang, saya habis harta, berbagai-bagai. Itu susah payah yang mereka sebut. Adakah memberi arti kepadanya tanpa iman? Sebab itulah, tak perlulah kamu beritahu susah payah dan pengalaman hebat dan pahit kamu, kalau sekiranya akhirnya kamu juga akan menderita kekal abadi di akhirat. Susah payah yang ada nilai di sisi Allah apabila susah payah itu kerana Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Susah payah yang mengikut peraturan Allah. Ini susah payah bagi makan banyak harta kepada orang kaya raya. Apa arti susah payah seperti itu? Susah payah yang dituntut oleh Allah kepada kamu, susah payah mengikut peraturannya. Di mana belanja yang perlu kamu habiskan. Itulah susah payah yang kita patut bangga. Itulah susah payah yang kita patut cari untuk kita buat demi kerana Allah. Bukan susah payah biasa. Betul tak tuan-tuan yang mulia? Masyarakat kadang-kadang gitulah dia bercakap mengenai susah payah, perjuangan dan jasa-jasa. Tapi natijah apa? Natijah kosong. Sebab yang menilai segala susah payah ni Tuhan. Susah payah jika tidak ikut peraturannya, susah payah yang dibuat bukan kerananya, kosong. Sia-sia susah payah tersebut. Lainlah kalau susah payah untuk jaga anak kita, untuk didik mereka, susah payah cari duit demi kerana supaya keluarga kita dapat rezeki dan dapat kenal Allah. Nisbah pada kenal Allah mesti. Barulah Allah bagi. Kalau hanya susah payah, non-Muslim pun susah payah. Berapa banyak dia nak dapat daripada Allah? Betul tak tuan-tuan dan puan? Jenis susah payah yang boleh dikongsi oleh non-Muslim, susah payah itu tidak hebat. Susah payah yang hebat apabila susah payah mengikut peraturan yang diarahkan oleh Allah. Di sini Allah ajar, falaqtahamal aqabah. Dia sebenarnya tidak lagi menempuh susah payah yang sepatut dia buat. Memang agama adalah suatu perjuangan untuk menyempurnakan hidup beragama ni. Seseorang tu kena menempuhi susah payah sebagai satu perjuangan yang akhirnya ada redha Allah. Jadi kena belajar susah payah apa yang sepatut dia buat, yang dia akan dapat untung dan juga kebahagiaan. Wa ma adraka mal aqabah. Sebab tu ada jumlah wa ma adraka mal aqabah. Siapa tahu susah payah yang dituntut oleh Allah supaya hamba buat tu apa dia? Yang dia kena belajar susah payah tu kerana natijahnya redha Allah. Bukan susah payah sia-sia. Ia adalah di antaranya fakku raqabah, memerdeka hamba. Masyarakat jahiliah, hamba ni dia kira barang dagangan. Bukan saja nak merdekakan payah, menyeksakan hamba. Tidak adil. Hamba bagi segala-gala kepadanya tapi dia tidak adil. Bagi makan tak cukup, pakaian tak cukup, pukul dan sebagainya. Di segi tindak tanduk tuan, malik, penjaga majikan kepada hamba ni seolah kezaliman yang begitu teruk. Hamba tak boleh buat apa. Hamba seolah seperti binatang. Jadi fakku raqabah, memerdekakan hamba supaya dia bebas menjadi manusia biasa. Itulah perjuangan. Itulah susah payah apabila dapat kamu lakukan, ada redha Allah di sebalik itu. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau bagi makan pada hari yang betul-betul kelaparan. Bukan bagi makan kepada orang sudah ada duit. Masuk dalam restoran semua sudah bawa duit. Dengan sebab tu dia berani masuk. Kita kata semua ni saya tanggung. Tak sesuai. Boleh, tapi tak sesuai kerana mereka-mereka ni sudah ada kemampuan. Yang sepatut kamu bagi makan banyak mana pun boleh, fi yaumin dhi masghabah, iaitu pada suatu hari begitu kelaparan, kalaulah setiap suapan yang dimakan daripada hasil kamu itu memberi nilai sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Cari orang seperti ini, buatlah bakti. Mana kena ada suatu usaha, cari untuk kita belanja, supaya belanja tadi ada nilai di sisi Allah, bukan sia-sia. Makna kena study lah, kena ada hubungan dengan Tuhan nak berbelanja. Yang ketiga, itu bagi makan kepada waktu yang sangat lapar, yatiman, lebih-lebih lagi anak yatim yang tidak ada bimbingan, yang tidak ada
orang yang menjaganya. Dza maqrabatin, lebih-lebih lagi anak yatim tu daripada kaum kerabat kita sendiri. Sebab anak yatim apabila dibantu oleh kaum kerabat, maka mudahlah penyelesaian. Kadang-kadang anak yatim ni apabila kaum kerabat tidak ataupun abaikan mereka, menderitalah mereka sebab orang lain, anak orang lain. Mungkin dia akan kata, ni anak yatim ni takkanlah tidak ada mak ayah dia, takkanlah tidak ada kaum kerabat dia, takkanlah ada kampung dia. Jadi biasanya anak yatim apabila orang dekat tak jaga, lalu akan jadi orang yang terbiak. Menderitalah anak yatim tu kerana masing-masing melepas tangan. Sebab itulah dza maqrabah disebut. Bagi makan pada hari yang sangat-sangat lapar, lebih-lebih lagi kepada anak yatim yang rapat dengan kamu. Apabila sebut anak yatim ni, untuk jaganya sentiasa Allah sebut kaum kerabat. Kerana apabila kaum kerabat ambil tanggungjawab, selesai masalah. Au miskinan, atau bagi makan kepada orang yang lapar, jenis miskin. Dza matarabatin, yang tidak ada tempat kediaman, hanya berlantaikan tanah. Tidak ada. Ramai masyarakat yang kita panggil setinggan, tidak ada sebenarnya. Ada setengah masyarakat kita tengok di negara-negara luar khasnya, pagi-pagi hari tengok keluar daripada kotak. Kotak di mana kotak-kotak yang mereka buat macam rumah. Mula ayah dia keluar, isteri, anak-anak. Ditanya rumah, kenapa tak ada? Dia kata rumah kami tidak ada. Kami datang ke sini buat rumah daripada kotak untuk bekerja, ambil upah apa-apa. Inilah kehidupan kami. Maka terfikirlah apabila hujan, hancurlah kotak itu. Maknanya ada dalam dunia ini yang hidup berlantaikan tanah. Yang ini tidak ada binaan pun untuk dia hidup. Tapi dia hidup sebagai kata orang. Bukan makna cerita yang ada dalam Quran ni suatu perkara yang fantasi, yang tak mungkin berlaku. Bahkan ada sebenarnya. Manusia apabila miskin sangat, rumah pun tidak ada, hidup dengan keadaan tumpang tanah Tuhan. Ramai sangat. Kita bila pergi ke luar negara, kita akan tengok ini semua jelas sekali. Jadi inilah orang-orang, inilah golongan-golongan yang kalau kamu menghabiskan harta untuk mereka, dia akan dikira pahala dan ada nilai di sisi Tuhan, di sisi Allah Ta'ala. Ayat ini sebenarnya sindiran keras kepada orang masyarakat jahiliah. Dia berhabiskan harta, tapi bukan untuk orang seperti yang disebut oleh Tuhan. Dia berhabiskan harta untuk orang yang sudah kaya raya, demi peribadi, demi kehendak dan demi keuntungan duniawi mereka sendiri. Orang yang ada semua dalam Quran yang disebut ni ada di dalam masyarakat Arab Mekah. Orang miskin ada, hamba sahaya ada, tapi dia tak peduli pun. Hamba sahaya zalim. Orang miskin berhajat pada makan minum, mereka abaikan. Tapi dalam masa yang sama berhabisan harta untuk yang lain. Zaman dulu ada, zaman ni pun ada. Sampai bila-bila ada, apabila Quran ni ada. Kita jangan jadi seperti ini, bahkan kita kena ikut dan patuhi apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma kana minal ladzina amanu. Kemudian, sini bukan kemudian makna cerita selepas pada tu, dalam susunan ayat sahaja. Kana minal ladzina amanu, orang yang mengikut Muhammad. Asalnya ayat ni orang beriman dengan mana orang yang mengikut Muhammad, dia tidak buat sesuatu mengikut kehendak dan nafsu. Baik dalam perkara ibadat, baik dalam perkara taat yang lain, baik daripada perkara berbelanja. Kana minal ladzina amanu, orang yang beriman yang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawasau bis sabri, dia adalah orang yang hidup sentiasa berpesan satu sama lain, sentiasa sabar. Sebab orang Islam ni sentiasa diuji, sentiasa perlu diberi nasihat sabar. Sabarlah. Kerana apabila ada orang nasihat kita sabar, kita akan sentiasa bertahan. Sabar-sabar ni perlu nasihat. Kadang-kadang orang tanpa nasihat, dia akhirnya tak sabar. Betul tak tuan-tuan yang mulia? Jadi tawasau ni saling berpesan, sebab sabar ni perlu pada semua. Kadang-kadang kita nasihat pada orang, kadang-kadang orang kena nasihat pada kita.
Hari ini kita memberi nasihat, hari lain orang memberi nasihat kepada kita. Oleh kerana itu umat Islam, oleh kerana agama ni satu perjuangan, oleh kerana agama ni adanya ujian, tak putus-putus daripada Allah Ta'ala, maka sabar ni kena ada. Jadi untuk supaya dia sentiasa ada secara konsisten dan istiqamah, semua kena ambil tanggungjawab. Kalau dia dapati sahabat-sahabat kita ada sesuatu, apa yang kita boleh bantu-bantu, dan kita kata sabarlah. Tak lama hidup ni. Jadi kalau sokongan sabar diberi kepada kita daripada segenap lapisan masyarakat, maka kita pun kata insya-Allah saya akan sabar. Jadi kalau ada saling nasihat menasihati kesabaran ni, semua akan sabar. Sebab itulah orang Islam. Bukan saja menasihati tentang sabar, berpesan tentang sabar, wa tawasau bil marhamah. Saling berpesan supaya hidup dengan kasih sayang. Tidak seperti Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah, Masya Allah, dia berjudi, dia kata perempuan ni mengandung. Dalam perut dia laki-laki atau perempuan. Buat pertaruhan unta. Lalu belah perut. Bunuh ni mainan. Belah perut hanya nak tahu supaya dapat untung dalam perjudian. Tak tahu sifat kesian belah perempuan itu tidak ada. Kerana perangai mereka. Dibunuh begitu saja, dibelah perut untuk tahu siapa menang dalam judi. Tapi dalam masa yang sama mereka bila bercakap begitu begini. Kami buat jasa tu, kami buat jasa ni. Allah beritahu orang beriman yang mengikut Muhammad SAW memang diuji, dan mereka saling nasihat menasihati supaya sabar, supaya sabar ni sentiasa ada pada diri mereka, dan juga watawasau bil marhamah, mereka saling menasihati supaya ada kasih sayang. Supaya ada kasih sayang. Nabi kita SAW bersabda, irhamu man fil ard. Kamu kenalah kasih dan kasihan belah kepada penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama. Nescaya kamu akan dikasihan ni, akan disayangi oleh Allah yang di langit. Ar-rahimun, orang-orang yang memiliki sifat kasihan belah dan kasih sayang. Yarhamuhumur rahman, dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Tuhan Rahman. Ini pada Nabi kita SAW. Jadi ada sifat kasih sayang ni ajaran agama daripada Tuhan. Kerana sekasih sayanglah manusia akan ada sifat simpati, akan ada sifat prihatin, akan ada sifat tolong menolong, dan sanggup segala-galanya berpunca daripada kasih sayang dan sifat kasihan belas. Sedangkan sifat keagamaan seperti ini dicabut daripada orang jahiliah. Manakala Muhammad SAW dan pengikutnya, semua ni Allah Ta'ala bagi. Ulaika ashabul maimanah. Orang beriman, orang sentiasa saling berpesan tentang sabar, orang sentiasa berpesan tentang kasihan belah dan kasih sayang. Mereka inilah orang yang akan menjadi ahli syurga. Ashabul maimanah. Orang ke kanan, orang dapat buka amal nanti di sebelah kanan yang melambangkan dia tu ahli syurga. Ini pengikut Muhammad SAW. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang masih menolak penjelasan ayat-ayat kami, ayat-ayat tauhid kami, ayat-ayat ibadat kami, ayat-ayat akhlak kami masih menolaknya. Hum ashabul masy'amah, mereka itu adalah golongan sebelah kiri. Kiri itu apa dia? Kiri itu alamat dan lambang ke neraka. Alaihim, ke atas orang sebelah kiri inilah naru muqsadatun, api neraka yang tertutup rapat. Bukan daripada pihak bawah saja api. Sekarang ini ada satu jenis periuk yang dibuat untuk mudah masak, ditutup rapat semua sekali supaya cepat masak. Nak beritahu supaya kepanasan tu maksimum, bukan saja bawah, kiri kanan atas semua. Allah dah beritahu lama dah api neraka tu jenis tu. Muqsadah, api neraka satu keadaan yang ditutup rapat, atas pun api, bawah api, kiri kanan api-api semua, supaya kebakaran tu maksimum kepada golongan ashabul masy'am. Jadi kalau kamu rasa kamu mampu, buat. Tapi kalau rasa kamu tak mampu nak tanggung ini semua, kembalilah kepada ayat-ayat kami. Jangan ingkarinya. Semua sekali, jangan pilih kasih, jangan pilih-pilih, semua sekali. Ayat-ayat tentang akidah kamu kena ambil, ayat-ayat tentang ibadat kamu kena ambil, ayat-ayat tentang akhlak kamu kena ambil. Jangan satu pun ayat-ayat kamu langgari. Belajarlah daripada ayat Tuhan yang betul-betul mesra hamba,
yang boleh diamal, ada dalam tu kebahagiaan hakiki. Di sebalik susah payah dalam perkara agama ni diberi pahala, bukan susah payah sia-sia. Ada susah payah, bonus. Biasa-biasa tak ada susah payah, pahala biasa. Susah payah sahaja di sebalik perintah itu akan diganda-gandakan pahala. Jadi susah payah dalam tajuk agama sentiasa akan diberi oleh Allah ganjaran-ganjaran yang berbeza. Banyak mana Allah nak bagi, sebanyak mana kesusahan yang kamu sedang tanggung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberi balasan pahala kepada golongan yang sabar, tak boleh dikira dengan akal. Ikut kesusahan. Jadi apa susahnya? Apabila kamu susah, pahala jadi lebih. Katalah hari ini kita buat kerja, kalaulah tidak kena hujan, kita biasalah dapat gaji RM100 sehari. Cuma bila hujan saja, kita dapat RM1,000 sehari. Hujan-hujanlah, tak apa. Sebab gandaannya begitu besar. Tapi apakah begitu dalam dunia? Tak. Majikan buat satu perkara yang sesuai yang mampu dia nak bagi. Allah telah beritahu dalam perkara taat ni, apabila dia daripada ayatku, daripada ajaran nabiku, apabila berlaku taat berserta susah payah, maka gandaan-gandaan yang tak terhingga, yang tak terfikir oleh akal kamu. Jadi mana payahnya agama? Jadi amalan agama sebenarnya dia mesra hamba dan diberi ujian untuk diberi pahala lebih. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita kefahaman dan taufik untuk dapat menghayati agama dan mengikutinya serta menyebarkannya kepada hamba Allah yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمته.